Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk hari ini bagi subjek perniagaan tingkatan 5. Okay, sebelum kita meneruskan perbincangan bagi subjek kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya Masyidah Binti Khalid. Okay, jom subscribe, tekan button subscribe. Okay, tekan-tekan. Okay, thank you kepada yang telah berjaya subscribe dan yang bakal subscribe lah. Okay, mari kita sambung. Untuk topik kali ini, saya akan membincangkan apakah itu aplikasi pengetahuan pengurusan sumber fizikal dan teknologi dalam satu perniagaan mampan. Okey, sebelum saya nak go through ni, saya nak flashback sedikit ke belakang untuk topik-topik yang telah saya bincangkan sebelum ini. Okey, kalau pelajar masih ingat, kita masih lagi dalam bab 2 iaitu pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi. Okey, kalau pelajar ingat dalam pengurusan sumber fizikal ni kita dah melihat bagaimana apakah itu kepentingan kita menguruskan sumber fizikal. Kemudian kita dah lihat jenis-jenis sumber fizikal yang ada. Kita dah lihat berkenaan dengan prosedur yang ada di dalam pengurusan sumber fizikal. Dan nota yang terakhir sebelum kelas yang sebelum ni, saya dah sentuh berkenaan dengan jenis-jenis teknologi, prosedur pengurusan teknologi kan. Segala-gala berkenaan dengan pengurusan sumber fizikal dan teknologi tu secara teori dan juga konsepnya kita dah mengetahui secara asasnya. So untuk hari ini saya nak melihat kepada bagaimana pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi ni diaplikasikan dalam satu perniagaan. So perniagaan yang kita pilih untuk hari ini adalah perniagaan syarikat Pro2, iaitu yang menghasilkan kenderaan kan. Jadi kita akan lihat bagaimana pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi ni diaplikasikan dalam syarikat tersebut. So mari kita tengok satu persatu. Okey, kalau pelajar lihat di sini, okey, yang pertama kita akan lihat bagaimana syarikat Pro2 ni dia menguruskan sumber fizikal dia. Okey, kalau pelajar masih ingatlah sumber fizikal yang kita telah belajar sebelum ni, kita ada 6 jenis sumber fizikal. Yang mana sumber fizikal kita dia ada bangunan dan juga kemudahan, stok, peralatan teknologi dan maklumat komunikasi, kilang dan mesin, produk siap, lepas tu kita ada bahan mentah. Okey, itu antara yang kita katakan sebagai sumber fizikal yang perlu diurus oleh pihak pengurusan dalam satu buah syarikat. Tetapi kalau kita tengok dalam aplikasi pengurusan sumber fizikal yang dilakukan oleh syarikat Pro2 ni, kita tengok kat sini kita ada 5 jenis pengurusan sumber fizikal yang mereka sangat menitik beratkan. So yang pertama di sini kita akan lihat bagaimana Pro2 ni dia nak memastikan sumber fizikal dia yang pertama iaitu bangunan dan kemudahan. Kalau kita tengok syarikat Pro2 ni dia ada syarikat yang sangat besar kan. Bila dia besar, dia mempunyai dia perlu ada kilang yang sendiri. Maksudnya di sini Pro2 sendiri dia telah membina satu kilang yang kilang milik dia sendiri di Rawang, Selangor, yang mana di dalam kilang itu dia ada satu makmal, dia ada bahagian production, dia ada banyak bahagian lah. Kemudian di dalam kilang dia sendiri dia akan menyediakan makmal untuk penyelidikan, untuk penambahbaikan dia punya kenderaan yang sedia ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Okey, kemudian Pro2 juga dalam aspek bangunan dan kemudahan ni juga dia juga menyediakan, dia akan menyewa bangunan-bangunan di cawangan-cawangan Pro2 yang ada di seluruh Malaysia ini untuk mempamerkan dia punya kereta-kereta yang baru. Kalau awak ingat Pro2 untuk yang latest version dia, kita ada mengeluarkan kereta, dia ada mengeluarkan kereta kereta apa ni? Ativa. Okey, kereta Ativa ni adalah antara modul yang sedang hangat diperkatakan produk daripada Pro2 yang merupakan antara produk yang boleh dikatakan canggih lah bagi hasil kesemua produk-produk yang telah dihasilkan sebelum ni. Dan dia dah sebelum dia keluar dia dapat anugerah dah pun. Jadi dekat sini nak apa? Melalui bangunan dan kemudahan ni dia akan menyediakan pelbagai kemudahan penyelidikan dan sebagainya untuk menambah baik dia punya produk yang dia akan hasilkan. Okey, itu dari aspek pengurusan sumber bangunan dan juga kemudahan. Okey, dari aspek stok. Stok ni maksudnya pihak pengurusan ini dia kena memastikan sentiasa stok tu mencukupi. Kalau contoh sekarang ni Ativa ni tengah hot di dalam pasaran kan, demand dia sangat tinggi. So untuk memastikan semua permintaan tu dapat dipenuhi untuk permintaan dan pengguna, maka stok dia perlu adalah, maksudnya sebelum dia nak launch satu produk tu dia mesti mempunyai stok yang mencukupi lah supaya permintaan yang meningkat secara drastik tu dapat dipenuhi dengan baik. So dekat sini bila dia nak simpan stok dia
mesti kena simpan dalam gudang untuk memastikan keselamatan semua produk dia tu kan. Disimpan dalam gudang. Kemudian kalau awak tengok dekat pusat-pusat jualan dia, dekat bahagian pameran-pameran, itu antara semua stok yang dia ada lah yang boleh dijual terus kepada pengguna. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, peralatan teknologi dan juga peralatan teknologi maklumat dan juga komunikasi. Kalau kita tengok syarikat Pro2 ni sendiri, dia telah menggunakan pelbagai tingkat peralatan teknologi yang canggih manggih ni lah yang ada di dalam pasaran ni. Sebab apa? Kita tahu dia ni berasaskan teknologi juga kan. Nak menghasilkan satu modul kenderaan tu, dia memerlukan tingkat teknologi yang sangat canggih. Kalau kita tengok antara teknologi yang digunakan pakai untuk Pro2 ni, kita ada komputer, telefon pintar, lepas tu kita ada perisian-perisian tertentu lah untuk memudahkan segala urusan ataupun memastikan mutu setiap penghasilan produk dia tu dijadikan hasil produk yang sangat bagus lah. Okey, kemudian pekerja ni dari aspek kemahiran juga, dia akan memastikan pekerja-pekerja ini mempunyai kemahiran dalam mengendalikan segala-gala bentuk mesin yang ada di dalam ataupun segala bentuk teknologi yang ada di dalam Pro2 itu sendiri. Okey, itu yang ketiga stok dia berkenaan dengan peralatan teknologi, maklumat dan komunikasi. Kemudian yang keempat di sini, sumber fizikal ni adalah kilang dan juga mesin. Kalau kita lihat dekat sini, kalau kilang dan lesen ni kan, kalau kita kata Pro2 ni dia memerlukan kawasan yang sangat luas lah untuk penghasilan kereta ni kan. Sebab kereta tu sendiri dia dah besar kan. Bila besar dia akan memerlukan ruang yang possible lah untuk diletakkan dengan bilangan jumlah pengeluaran yang semakin meningkat disebabkan permintaan yang banyak kan. Sebelum sampai kepada klien ataupun pengguna, customer ni, biasanya dia perlu ada tempat penyimpanan. So kilang dia sendiri, dia perlu kilang yang sangat luas, besar. Kalau kita tengok kilang Pro2 sendiri yang telah didirikan di Sungai Chong, Rawang ni, dia punya keluasan kilang itu sendiri adalah sebanyak 80 hektar. Maksudnya luas lah. Kemudian mesin yang ada di dalam kilang dia untuk diguna pakai sepanjang proses penghasilan satu produk kereta dia tu perlu diselenggara dengan baik lah. Mana pihak jurutera dan juruteknik ni kena pastikan dia punya mesin-mesin yang ada dalam kilang tu sentiasa diberi orang kata apa, penyelenggaraan secara berkala supaya mesin-mesin tu tidak rosak, tidak terganggulah proses-proses penghasilan kereta tersebut. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima kat sini adalah produk siap. So produk siap ni adalah bahagian pengurusan ataupun bahagian R&D di dalam pengurusan Pro2 tu sendiri. Dia perlu memastikan kualiti produk Pro2 tu dia sentiasa lah dengan membuat penyelidikan R&D supaya kualiti dia sentiasa meningkat, ditingkatkan. Kemudian dia perlu ada kajian-kajian supaya dia mengetahui apakah trend semasa pengeluaran kereta dan bagaimanakah respon pengguna terhadap produk yang baru dikeluarkan. Macam sekarang ni Ativa dah keluarkan. So bila dia dah keluarkan, dia kena ada feedback daripada klien yang dah guna ataupun yang dah try test drive. Okey, sorry, alamak, susah benar nak sebut kan. Kalau dikata ada feedback tertentu kan, dia boleh ubah suai, dia boleh tambah baik untuk masa akan datang lah. Untuk penghasilan dia punya produk siap dia tu sentiasa menghasilkan mutu yang berkualiti lah. Okey, itu apa yang kita lihat berkenaan dengan sumber fizikal Pro2 tu sendiri. Kalau kita tengok sebelum ni, dari aspek konsepnya kita dah belajar ada 6 jenis sumber fizikal. Tetapi dalam penghasilan kereta Pro2 ni kita dapat lihat dia punya pengurusan yang sangat ketara dekat sini. Dia menggunakan 6 sumber, dia memerlukan 5 jenis sumber fizikal yang begitu penting kepada pengurusan sumber bagi Pro2 lah. Okey, itu apa yang kita lihat berkenaan dengan sumber fizikal. Okey, yang kedua kita tengok kepada sumber teknologi. Okey, kalau sumber teknologi yang di sini, kalau masih ingatlah pelajar, kita ada 3 jenis sumber teknologi, iaitu intelek, perisian, kemudian kita ada kemahiran dan pengalaman. So dalam konsep ataupun konteks kita panggil kat sini adalah syarikat Pro2 ni, penghasilan kereta, antara elemen yang penting dalam pengurusan teknologi dia adalah berkenaan dengan harta intelek.
Maksudnya harta intelek ni adalah perduan ni telah mempatentkan semua reka bentuk kereta yang dia ada. Contohnya kita ada kereta perduan Myvi, Kancil, Alza, lepas tu X50 kan? X70, lepas tu kita ada yang latest yang latest tadi apa tadi? Ativa. Okey, semua reka bentuk yang ada di dalam produk kereta perduan ni dia kena patentkan supaya produk yang dihasilkan tu tidak akan ditiru oleh orang lain. Tapi kalau awak tengok, mungkin kalau sebelum ni kita nampak macam patent Myvi ni macam pernah ada je dekat luar negara punya patent kan. Adakah Malaysia ni menciplak hak cipta? Okey, sebenarnya tak. Kebiasaannya kalau kata ada hampir-hampir sama dengan produk kereta yang di luar, kebiasaannya kita ada collaboration di antara syarikat Malaysia ni dengan syarikat luar negara. So dekat sini kita akan hasilkanlah kereta tu yang hampir sama pattern dia, ataupun teknologinya hampir sama. Itu disebabkan oleh kita ada joint venture ataupun syarikat-syarikat luar negara ni dia akan kongsikan dia punya kemahiran dan sebagainya, yang menyebabkan hasil kereta yang dihasilkan tu hampir lebih kurang sama lah dengan kereta yang sedia ada di pasaran. Okey, itu adalah dari aspek harta intelek, di mana untuk perduan ni setiap kali dia menghasilkan satu patent yang baru, dia kena patentkan. Dekat mana kita nak patentkan? Kalau pelajar masih ingat, untuk patentkan segala reka bentuk hak cipta kita ni, kita perlu patentkan dekat MyIPO kan. Okey, yang kedua, dari aspek pengurusan sumber teknologi ni kita ada kemahiran dan juga pengalaman. Di sinilah apa yang kita sebut tadi kan, saya ada boleh kaitkan dengan story yang saya cerita tadi tu. Kenapa kereta yang kita ada ni lebih kurang sama dengan kereta yang berada di pasaran luar negara. Okey, ini antaranya adalah syarikat perduan ni telah bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang berada di luar negara. Contohnya kat sini kita pernah buat joint venture ataupun bekerjasama dengan syarikat daripada Jepun seperti Daihatsu, untuk meningkatkan kemahiran yang ada lah daripada aspek. Contohnya kalau kata kenderaan ni dia punya enjin ni lah, kita nak enjin yang terbaik, kita bolehlah collaborate dengan syarikat-syarikat luar negara untuk dapatkan prestasi enjin yang lebih baik. Itu antaranya lah kemahiran untuk penggunaan teknologi yang kita import daripada luar negara. Contohnya mesin yang diguna pakai itu pun kalau kita import daripada negara seperti Jerman ke mana ke, kita boleh dapatkan pelatihan dan sebagainya daripada negara luar tu untuk memastikan pekerja-pekerja yang ada di dalam kita punya kilang ni, terutamanya perduan ni, mendapat kemahiran itu daripada owner dia tu. Kalau contoh dia nak mengendalikan mesin untuk meletakkan enjin dan sebagainya tu, dia perlu ada kemahiran. Di situ kemahiran dan juga pengalaman ini dapat ditingkatkan melalui kerja-kerja sama antara syarikat perduan itu sendiri dengan syarikat-syarikat daripada luar. Okey, so apa yang kita dah lihat secara keseluruhannya di sini, kita dah lihat berkenaan dengan bagaimana faktor-faktor dalam pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi tadi, kita dah mengimplementkan dia kepada syarikat perduan. Mungkin pelajar boleh tengok sendiri syarikat-syarikat lain bagaimana pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi diorang ni diorang boleh implementkan kepada syarikat mereka. So untuk hari ni apa yang saya nak tekankan hanyalah dua perkara ni. Kita nak lihat bagaimana fakta yang kita dah belajar, teori yang kita dah belajar sebelum ni diguna pakai dalam sebuah perniagaan. Mungkin ada student yang dah terlibat dalam perniagaan disebabkan family background dia ada berniaga. Cuba awak check balik, ada tak pengurusan sumber teknologi dan juga sumber fizikal di dalam perniagaan awak. Ataupun yang belum ada perniagaan ni, kita boleh tengok perniagaan-perniagaan yang ada di persekitaran kita tu, bagaimanakah kaedah dia menguruskan sumber fizikal dan juga sumber teknologi dia tu. Okey, so saya rasa cukup untuk hari ni. Perkongsian saya dekat sini hanya dua perkara saja. Saya nak melihat bagaimana aplikasi penggunaan pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi. So notan ni sangat simple dan sangat ringkas. Saya harap membantu anda di sana untuk memahami bagaimanakah pengurusan sumber fizikal dan teknologi ni berlaku dalam sebuah perniagaan tu. So saya harap perkongsian ini beri manfaat kepada anda semua. So jumpa lagi untuk next class. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Thank you. Bye.